Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi daripada FTK dan Global UTHM. Jadi selamat datang kepada peserta PG Deep tahun 2020 dan saya akan bantu anda dalam tajuk berkaitan e-pembelajaran. Okey. Jadi pada sekarang kita akan mulakan dengan topik pengenalan lah. Okey, biasa kenalkan diri kejap. So saya daripada FTK UTHM. Okay, saya bersama UTHM sejak daripada 2006. Masa tu saya masuk FKMP dulu. Okay. Dan pada tahun 2016 saya berpindah ke FTK sebab isteri saya berpindah ke Paguh. Okay, PPD dia PPD, okay. Jadi sebab tu saya kat FTK sekarang, okay. Okay, dan global pula, saya bersama Global sejak daripada 2016 sebagai Ketua Jabatan Pembangunan E-Kandungan. Okay, e-kandungan. Maknanya kita akan tolong korang develop e-content lah. Okay. E-content tu maksudnya video, grafik, okay. Apa-apa yang kita online punya content. Okay. Dan sekarang dah sampai 2020. Jadi saya dah 4 tahun lah bersama Global. Okay. Jadi saya akan bantu anda apa yang saya boleh. Kalau ada apa-apa, jangan segan nak tanya lah. Okay. Ni tak formal. Okay. Subjek kita pengenalan. Okay. E-pembelajaran. Okay. So, okay, ni subjek dia, J banyak hilang menjadi PDF, tak apalah. Okay, ni subjek dia e-pelajaran. Okay. So, okay, ni isi kandungan kursus. Okay. Untuk satu hari kan. So, first kali kita akan cover pasal, okay. Kita akan cover pasal pengenalan, yang ni sekarang. Okay, dan kita akan, next kita akan cerita pasal platform. Platform tu maksudnya nak guna Otter ke, Google Classroom ke, okay. Sebelum tu, konten saya punya kursus nampak pelik sikit pada orang lain. Sebab saya sebenarnya datang bukan daripada background online ataupun IT. Saya daripada mechanical. Jadi saya akan terangkan kepada anda cara paling pantas. Okay. The fastest way untuk korang pergi online. Okay. So kita ada satu hari. So ni no nonsense lah. Memang direct. Okay, saya bagi terus cara nak buat. So kita akan buat. Dan cara yang paling mudah. Cara paling mudah pun kita akan tunjuk. Simplest way lah. Nak buat video dan sebagainya. Okay. So next saya akan cerita pasal platform. Okay, apa yang sesuai. Ikut cara kerja masing-masing. Lepas tu kita akan buat sedikit dari bentuk grafik. Kita akan belajar. Okay, cara nak buat. Okay, cara yang paling mudah. Paling simple. Okay, kita akan juga belajar tentang buat video. Dua-dua ni dia jatuh di bawah topik penyediaan bahan pengajaran. So, konten lah. Okay, video. Okay, lepas tu konten dah cover, kita akan cover aktiviti dekat atas talian. So, kita akan tunjuklah kenapa aktiviti tu penting, kepentingan, kita akan ceritalah. Okay, apa yang bagus dan sebagainya. Okay. Dan kita akan bagi cadangan aktiviti macam mana yang sesuai untuk anda buat dengan cara yang paling senang secara online. Okay, secara online. Dan next kita akan cover assessment atau pentaksiran atas talian. So, cara nak buat macam mana. Cara paling mudah, paling simple yang kalau boleh kita guna telefon je, okay. So, paling cepat. Dan lepas tu bila student dah submit, cara pengurusan. So, nak tanda dan sebagainya untuk markah lah. Okay, tu untuk satu hari lah. Sebenarnya banyak ni. Okay, tak apalah kita buat jalan dah pelan-pelan. Okay. Okay, so first, e-pembelajaran. Kalau bahasa Inggeris dia panggil e-learning, okay, ada panggil online learning, okay, ada panggil electronic learning. Ni paling jarang lah. Electronic learning, okay. So maksudnya kalau dalam bahasa Melayu adalah pembelajaran bersistem dan dibantu oleh sistem elektronik. Okay, so dia bersistem tu maksudnya dia akan masih lagi ikut yang face to face punya sistem, tapi kita guna media elektronik. So dia boleh pergi internet, guna internet lah. Jadi dia online lah. Online, internet. So tidak bersemuka. Jadi kita boleh buat kelas online, kira bukannya kelas face to face. Bukan face to face. Dan anda semua dah dapat rasa pengalaman buatnya masa time PKP hari itulah. PKP kira anda semua cover semua kan. Anda semua dah buat nota, video secara online. Lepas tu anda buat assessment. Anda buat test, anda buat final, semuanya anda dah rasa. Jadi sebenarnya anda ni dah hebat tau. Okay. Kursus ni bukan untuk anda lah. Okay.
Tak apalah, kita sekali jalan lah, okay. So, jenis e-learning, okay, yang biasa kita gunalah ada 2 jenis. Kalau biasa dia sebut bahasa Inggeris lah, asynchronous atau segerak, dan asynchronous, tidak segerak. Segerak ni maksudnya bendanya real time. Contohnya macam live session. Okay, ni sebenarnya macam yang Google Meet tu. Google Meet, macam Zoom, macam Webex. So ni live session. So untuk buat yang ni, internet kena ngam. Kena cantik lah. Sebab dia guna data banyak. Okay, internet kena okay. Dan kalau ada benda yang mustahak, yang kritikal, memang kita kena buat ni lah. Macam meeting dan sebagainya kan. Sesuai lah. Okay. Sesuai. Okay, dan kita punya peserta pun internet pun nak kena okay. So double okay kat situ. Okay. Okay, ni lah. Dan kita akan terang dan boleh share screen dan sebagainya lah. Ada ramai orang prefer buat cara macam ni. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya mudah bagi pihak educator, pihak pensyarah. Sebabnya kita tak perlu buat video. Kita just pancar screen prompt. Online live kita tunjuk, kita share screen. Jadi orang simple lah. Tak ada nak kena buat preparation dari segi video sebagainya. Laju. Tapi jujur saya kata yang ni tidak digemari sangat oleh pelajar-pelajar. Kuranglah. Sebab dia orang terpaksa duduk depan skrin dan ni lah bendanya jadi macam ni lah, tak berapa fleksibel. Okay. So that one is synchronous. So jenis kedua ialah asynchronous atau tidak segerak. Yang ni dia macam kita biasa buat, yang Udemy, yang Khan Academy kan, platform pelajaran online kan. Dia orang guna cara ni. Okay. Cara screen. So dia bagi video tutorial. Lepas tu baru ada kita punya latihan macam ni. So sebenarnya cara ni kalau internet tak berapa hebat pun boleh lah. Internet orang kata so-so tu boleh lagi lah. Okay. Boleh lagi. So, video kita save dekat YouTube dan mana-mana platform. Dan dia boleh diulang-ulang. Okay. Diulang-ulang banyak kali. Okay. Yang ni boleh ulang juga ni. Kalau kita rekod boleh ulang. Tapi saya nak ingatkan, kita punya Google Meet kita ni dia sampai September je. Dia punya September 2020 ni last dia punya features untuk record. Lepas ni dah tak ada lah. Kita bukan ambil yang full spec tau. Kita ambil yang education. Okay. Yang ni asynchronous sangat digemari. Yang ni student sangat suka. Sorry, padam sikit. Okay. Sangat digemari oleh para pelajar ni. Oh, saya punya ni student sangat suka. Tapi pensyarah kurang suka sebabnya pensyarah kena buat video. Buat video tu penat. Kurang suka. Tapi pensyarah jangan risau sebab video ni berbaloi. Bila buat banyak kali, inilah dia boleh diulang-ulang. Okey, dia boleh diulang-ulang. Ni keyword dia. Maknanya start semester, pensyarah penat masa mula-mula, lepas tu boleh share. Setiap semester dia akan share. Dia jadi macam automated lah. Setiap sem share. Okay. Ni bendanya lah. Okay, jadi sekarang saya sebenarnya secara peribadi saya suka yang ni. Sebab saya pun kadang-kadang fleksibel. Kejap kena ke sana, kena kemari. Kita mobile. Kadang kelas pun kita macam ni lah. Kadang boleh, kadang tak. Jadi saya suka yang ni lah. Penat sikit. Tapi saya ada cara mudah untuk buat video. Nanti saya share kat korang. Okay. Itulah bendanya. Okay. So, teknik yang lebih digemari pelajar yang mana? Mestilah yang asynchronous. Mestilah yang async. Pelajar sangat suka. Dan berdasarkan pengalaman saya dah buat 4 sem. Saya dah buat kelas online 4 sem. Blended lah, 4 semester. Saya punya kelas, orang kata vacation class dia panggil. Oh, budak suka. Waktu penuh. Ya Allah. Kadang kena buka section baru. Penuh. Sebab dia fleksibel. Fleksibel. Biasa saya akan buat video untuk chapter tu. Video. Dan saya bagi dia orang tugasan. Untuk berkaitan setiap chapter.
Saya bagi 1 minggu. Sebab setiap chapter kan chapter baru kan biasa seminggu-seminggu kan. Saya bagi diorang 1 minggu untuk diorang siapkan tugasan. Minggu. Diorang sukalah sebab boleh buat anytime. Video boleh pusing-pusing. Flexible. Memang student saya sukalah. Ni saya punya pengalaman lah. Saya penat sikit lah. Tapi sebenarnya bendanya okey lah. Okay. Saya penat sikit. Okay, pensyarah akan penat sikit lah. Sebab kita kena buat video. Okay, so pensyarah akan jadi penat sikit. Penat tapi untuk kita punya profile, online profile kita bagus lah. Okay, online profile kita bagus. Okay. So, online profile maksudnya kita punya YouTube, orang kata subuh. Okay. Good for your online profile. Okay. And good for the next time. Sebenarnya kita boleh apply LMPT. Ambil kau. Yang tu ada point lagi. Dia akan jadi markah penerbitan. Nanti kita ceritalah. Okay. Ni saya punya ni lah. Setakat saya punya pengalaman dalam bidang ni. Okay. Asynchronous. Orang sangat suka. Korang pun suka kan. Okay. So, okay. Kita ni soalan yang ada sering menjadi pertanyaan masa dekat bila dah PKP. Adakah pembelajaran ni berbaloi? Okay. Berbaloi ke buat video, baloi ke ngajar online. Ada lecturer tak suka. Sebab dia suka face to face, dia kata nak buat kira-kira. Okay. So yang ni sebenarnya kalau untuk yang kelas lecture, okay. Tapi kalau untuk lab yang kalau lab guna komputer, okay lagi. Kita boleh buat tutorial. Tapi kalau makmal, aduh, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh, kita kena guna. Tak ada cara yang kita boleh. Ya ada cara tapi mahal lah. Untuk contoh pelajar kena pegang mesin kan. Nak kena pegang mesin kan, benda kan, nak kena welding. So yang tu student kena buat lah. Ada cara dia guna VR. VR tu yang AR VR tu kan, yang tu mahal lah. Dia siap glove dan sebagainya. Kita tak ada, tak mampu lagi. Okay. Jom tengok. Okay, adakah pelajaran berbaloi dibuat? Okay, so agak berbaloi, sangat berbaloi sebab ketika musibah kawan-kawan, musibah dan bencana. Macam time COVID-19 itu kan. Semua orang kena buat. Okay. Jadi bila macam tu jadi sangat berharga skill ni. Okay, sangat berbaloi. Okay. Lepas tu time banjir, ingat tak dulu UTS banjir. Kan kena tutup. Time je rebu. Yang UTS tutup tu. So all this time memang kena orang kata double sekejap kau pergi bintang memerintah. Bintang. Sangat penting lah e-learning. Okay. Dan untuk masa depan inilah skill yang orang kata must have, orang kata educator kena ada. Sebab bila sekarang orang dah rasa e-learning tu macam best kan. Jadi semua orang akan bertukar lah opt kode situ lah. Okay. Okay. So kenapa e-learning ni berbaloi? Sebab dia sangat fleksibel. Nak kalau asynchronous, kita boleh buat pada rumah. Okay. Sangat fleksibel. Bila fleksibel, dia mengurangkan stres. Stres. Fleksibel. Contohnya, kita setiap sem kita ada 14 minggu. Jadi bila kita ada e-learning, kemungkinan kita boleh, lepas kita tunjuk cara best. Kita boleh jadikan separuh, 7 minggu je. Jadi face to face. Yang lebihnya online. 7 minggu bang kita boleh free where to go, okay? Fleksibel. So pensyarah sebenarnya kerja pun dah fleksibel. Awak bayang kalau pergi kerja pun kita boleh suka hati, kita boleh ikut time kita. Dan pula kelas pula fleksibel. So kita dah ada double super fleksibel. Sebenarnya kerja kita seronok sebenarnya. Okay? Kita boleh buat apa kita suka, nak baca buku apa kita nak baca, nak buat research apa kita suka. So kita jadi best jugalah. Okay? So e-learning apa yang best, dia boleh mengembangkan career pensyarah sebab dia ada profile. So bila ada YouTube kan, dia ada YouTube, dia share dia punya tu kat Facebook, dia punya expertise, skill dia tu satu dunia tahu bang. Satu dunia tahu. Jadi orang pun kenal. Bukannya setakat bila satu dunia tahu ni boleh datang skala besar. Kalau sebenarnya kita asyik main research kan, asyik R&D je kan. So sekarang apa kata kita mengajar, dah tunjuk kepada orang, memang satu dunia tahu, memang seronok . Contohlah biasa research lah, buat prototyping ke, buat cell engineering ke. So why not kita teach something about that at the introductory punya level. Ramai yang nak belajar. Okay.
So, bila macam tu yang boleh bina profil. Ni. Bukan calang-calang tau. Okay. Bila skala besar, kita boleh ajar dekat online, ramai orang notice. So, sebenarnya kita boleh ajar satu benua, kawan-kawan. Wow, satu dunia, satu benua. Yang tu nice lah. Okay. Satu dunia. So, sebenarnya orang kata, okay lah kalau kita memang suka enjoy teaching. Okay, this is one of the best thing about e-learning. Okay. Dan yang bestnya sebenarnya kalau perasan, pernah dengar tak pembelajaran teradun? Ataupun blended learning. Yang ni sebenarnya kalau tak faham dia takut tau ni. Ni. Dia takut ni. Kalau orang tengok, apa benda? Okay, kalau yang macam saya kan, saya datang pada engineering. Saya first time dengar, apa benda ni? Dia membebankan, sakit kepala kita kan. So takut. Tapi sebenarnya ni best gila. Saya cerita kenapa. Okay. So blended learning, dia punya, kita ada formula tau. 1732. Ni nak capai yang minimum. Okay. Yang ni best. Okay. Sebabnya kita boleh combine kelas kita yang biasa dengan kelas kita yang online. Okay. Maksudnya, blended learning, kelas kita yang face to face, yang kita jalan 14 minggu tu, kita akan gantikan dengan kelas yang online. Maksudnya kita dah boleh tak buat kelas face to face lah. Kan okey tu. Okay. So, okay, untuk capai yang paling minimum, 30% minimum. Dia sebenarnya 30 hingga 78%. Okay. Okay. So, 30 tadi 1732. Okay, satu tu apa? Satu first kita kena share satu RPP kepada student. So awal SEM kita kena share secara online. Okey, maknanya kita dah lepas kriteria satu RPP share. Lepas tu 7 bahan pengajaran kena share kat student. 7 ni dalam bentuk PDF ke, letaklah dekat Otter ke, Classroom ke, video YouTube ke, kalau ada e-book ke, konten, maksudnya ialah konten bahan pengajaran. Okey, sampai 7. 7. Lepas tu 3 adalah aktiviti. Aktiviti ni yang kita buat dengan dia lah. Kita minta pendapat ke, kita suruh dia lukis, betul ambil gambar. Okey, nak saya bagi tahu aktiviti ni sebenarnya dia khas untuk, dia bukan untuk tanda bagi markah, tak ada. Dia engagement. Maksudnya kita nak tengok student kita tu join ke tidak. Okay, so biasa kita buat sesi bincang, borak-borak. Nak tengok budak tu masuk ke tidak, kita punya sesi engagement. Okay. So yang ni kadang kita tak bagi markah. Kita bagi markah kalau dia masuk, kita dapat markah. So bila dia datang, dia masuk, dia hadir sesi tu, dia dapat markah. So yang ni biasalah. Kadang kita bagi pendapat, kadang kita minta dia lukis, kadang kita minta dia buat mind map. Biasa yang cara saya bagi video dan dia orang kena komen. Macam itulah. Okey, dan kita tak nilai pun pendapat dia. Kita kata okey, masuk je kita bagi markah untuk aktiviti. Dan last sekali yang ni kita buat itu kan, pentaksiran. Yang ni lah yang datangnya final, test, kadang projek, dan sebagainya lah. Assignment. So ni, yang ni kena ada 2. So, 1 RPP, 7 bahan pengajaran, 3 aktiviti, 2 pentaksiran. Settle. Maknanya korang dah jadi blended. Nampak? Simple. Okay. So, macam saya kata tadi, maksimum 78% daripada kita punya time pengajaran. Maksudnya, 14 minggu, 14 minggu, 10 minggu online. Nampak? Terkejut kucing ni, online. 10 minggu. Jadi kita cuma ada 4 minggu je sebenarnya. Kita boleh pergi kelas 4 minggu je. Ni suka orang dengar ni. Lain semua kita boleh online. Okay. So 4 minggu ni biasa time bila kalau saya lah. Saya biasa pergi time masa first week. Time buat RPP tu saya bagi. Share RPP, kita belajar apa, kenal-kenal budak. Tu saya pergilah. Buat time kedua saya pergi bila dia orang test. Sebelum test. Kata nak study kan. Test punya prepare. Masa time ketiga saya pergi masa sebelum final. Lepas tu juga time saya pergi masa nak bagi tahu projek. Boleh bagi tahu pakai video, tapi saja nak jumpa dia orang kan. Kadang-kadang kita nak, time tu kita nak bercerita. Contoh kita kan dulu kerja engineer bagainya. So nak cerita kat student lah pasal kita punya kaitan. Kau kata professional punya talk. Yang ni mahal ni, talk ni untuk student. Okay.
Jadi inilah patutnya kita datang kelas. Benda yang perlu interact dengan student. Yang lain korang jadikan online je macam nota-nota sekarang. Jadi maksudnya 4 minggu je. Nampak tak fleksibelnya hidup kita sebenarnya sebagai pensyarah. So bila 4 minggu maksud kita dapatlah nak pergi conference ke, kau nak pergi industri ke. So dia dah jadi super fleksibel. Oh best oi. Okay, fleksibel. Okay. So rasa tu saja. Okay. Sorry. Waktu mesti orang tanya kalau kita contoh okay, 10 minggu online. Habis tu macam nak tahu sudah hadir ke tidak? Tak ada masalah. Kita kan bagi video. Bagi video dan kita akan bagi dia orang latihan. Betul, latihan tugasan. Homework kita bagi. So, pelajar yang hantar tugasan atau turut serta aktiviti online, kita kira hadir. Simple. Sebab ada bukti tau bila dia hantar pada sesi tersebut. Okay. Jadi yang contoh kalau kita buat chapter 2 punya video, kita dah siap-siap, kita bagi tugasan, student tu hantar. So, dia kira hadir lah. Okay. So, bukti tu kita boleh lampir dalam file EPMP masa hujung semester. Kan simple tu. Main bintang sikit. Kan simple tu. Okay. So, itu saja. Jadi, saya nak ucapkan selamat datang ke kursus pembelajaran. Dan saya akan bantu anda untuk meng-onlinekan kelas anda secepat mungkin. Jadi, saya tak banyak teori cover lah. Saya ceritalah apa yang best, apa tidak. Okay. Setakat ni tu je dulu. Okay. Thank you. Bye.